Ya, silakan dah. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya ingin membahas dalam Rang Undang-Undang Pindaan Akta Pengangkutan 1987 sebagaimana yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Pengangkutan sebentar tadi. Dan saya ingin menyentuh beberapa perkara berkaitan dengan isu dasar. Yang pertamanya, apabila kita melaksanakan rang undang-undang ini, saya dapati dia mesti bermula daripada peringkat asas, iaitu peringkat latihan kepada pemandu-pemandu di sekolah memandu. Saya ingin merujuk kepada jawapan yang telah diberikan oleh Menteri kepada soalan saya pada 26 Jun hari Selasa yang lalu, soalan nombor 22, yang minta penjelasan berkaitan dengan soal kadar yuran sekolah memandu yang tidak dikawal oleh kementerian ataupun tidak dikawal oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Yang Berhormat Menteri telah menjawab, mengatakan bahawa kerajaan tidak mengawal kadar yuran belajar memandu yang dikenakan oleh Institut Memandu terhadap semua kelas lesen, kecuali kadar bayaran belajar dan kadar lesen memandu motosikal kelas B2. Yang Berhormat Timbalan Menteri, apabila tidak dikawal, penetapan harga itu ditentukan oleh sekolah memandu. Dan kita dapati banyak kos-kos tambahan yang tidak ada kena-mengena dengan ilmu memandu itu sendiri, ataupun direka-reka dengan tambahan-tambahan yang tidak sewajarnya yang membebankan rakyat. Sehinggalah untuk kita dapat lesen memandu untuk kenderaan, untuk kereta, mencecah lebih daripada RM1,000. Dan bayangkan, sekiranya isu ini kalau di kawasan bandar mungkin kita boleh terima, tetapi kalau kawasan-kawasan pendalaman, kampung dan sebagainya, yuran ataupun charge yang dikenakan lebih daripada RM1,000 ini adalah amat membebankan. Jadi adakah pihak kementerian bercadang supaya satu kadar yang munasabah, yang sesuai, yang sepatutnya dijadikan satu polisi di peringkat kementerian, supaya sekolah-sekolah memandu ini mengikut kadar yang telah ditetapkan. Dan kadang-kadang kurikulum-kurikulum tambahan yang diajar di sekolah-sekolah memandu ini, saya rasa sangat asas, sangat basic. Dia tidak perlu seperti pemandu Formula 1 yang ingin memandu dengan kadar kelajuan yang tinggi untuk memotong di selekoh-selekoh tajam dengan kadar kelajuan sampai 200 km sejam atau sebagainya. Jadi bolehkah pihak kementerian memberikan penjelasan mengapakah tidak ada kawalan dan garis panduan kos kepada sekolah-sekolah memandu ini? Dan adakah diberi pilihan, sebagai contohnya, sekiranya pelajar itu memerlukan subjek-subjek tambahan, itu atas kehendak mereka sendiri. Tapi sekiranya tidak atas kehendak mereka sendiri, mereka ada charge minima yang tidak membebankan. Dan kurang daripada itu, oleh kerana bebanan kos untuk belajar yang agak tinggi ni, kadang-kadang generasi muda khususnya tidak mengambil lesen. Jadi bolehkah Dewan Yang Mulia ini dimaklumkan berapa ramai pemandu yang ditahan oleh pihak JPJ yang tidak ada lesen? Adakah daripada tahun 2010-2011 sehingga kini ada peningkatan kadar orang yang tidak memandu tanpa lesen, memandu? Jadi kalau kadarnya semakin tinggi, ini menunjukkan bahawa mereka tidak mampu untuk mengambil lesen memandu dengan kadar yang agak lebih tinggi.
Jadi Tuan Dipertua, itu isu saya yang pertama yang ingin saya dapat penjelasan daripada pihak kementerian. Ya, sahabat Pendang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kalau Kedah menyebut tentang kurikulum sekolah memandu ini, kita tahu beberapa minggu yang lepas pihak JPJ ataupun kerajaan telah mengeluarkan ataupun menangguhkan penggunaan kereta-kereta yang bergear automatik di dalam latihan pemanduan ni. Kita rasa memang agak terkebelakang lah kalau sekiranya gear automatik ni kita tidak gunakan dalam latihan memandu, kerana sekarang ni kebanyakan kereta-kereta yang ada di pasaran kebanyakannya menggunakan gear automatik. Jadi apakah selain daripada alasan yang diberikan oleh pihak JPJ itu yang kalau Kedah rasa sepatutnya kita tidak menangguhkan penggunaan gear automatik itu? Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Pendang. Saidina Omar pernah berkata bahawa didiklah anak kamu untuk zamannya. Didiklah anak kamu untuk zamannya. Zaman dia boleh berperanan, zaman dia boleh bergerak, zaman dia boleh berinteraksi. Kalaulah zaman sekarang ni zaman komputer, internet dan sebagainya, maka kita kena ajar anak kita untuk menguasai bidang tersebut. Oleh sebab itulah, kalaulah kenderaan ini, kenderaan masa depan ini adalah kenderaan yang lebih menjurus kepada sistem gear automatik, jadi mengapakah pihak JPJ menghalang pelajar ataupun orang-orang yang ingin mengambil lesen memandu dengan menggunakan kenderaan automatik? Mungkin setahun yang akan datang tidak ada lagi ada kenderaan gear secara manual seperti mana zaman tahun 70-an 80-an. Dulu pun pakai gear tangan, gear di dekat dengan ni. Sekarang semakin maju dan sebagainya, mungkin masa hadapan tidak ada gear lagi. Jadi bermakna biarlah kita berikan pendedahan ini kepada orang-orang yang ingin mengambil lesen memandu di sekolah memandu dengan sistem yang agak lebih terkini. Janganlah kita ajar mereka sistem yang lama, tetapi apabila mereka membeli kereta, mereka membeli kenderaan yang agak lebih canggih daripada itu. Itu isu saya yang pertama, Datuk Yang Dipertua. Yang keduanya ialah saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan isu nombor plate kenderaan ini. Isu nombor plate kenderaan ini, walaupun pada pandangan saya tidaklah besar isu ni, cuma kadang-kadang apakah prosedur untuk memohon nombor plate kenderaan ini? Saya dipahamkan ada nama-nama tertentu yang cantik. Saya memang tidak memiliki pemikiran nombor yang cantik ni. Saya memang nombor kenderaan saya tak tahu sama ada ini nombor yang cantik ataupun tidak cantik. Pada saya, bolehkah kita diberi penjelasan dalam dewan ini, dan adakah JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan memberikan kelonggaran kepada ataupun privilege dengan izin kepada individu-individu tertentu untuk memiliki nama plate ini, nama plate yang cantik ini, dan hasil daripada bidaan ataupun tender kepada nama-nama yang cantik ini, berapakah pendapatan kerajaan? Berapakah pendapatan kerajaan hasil daripada number plate yang cantik ini sejak tahun 2011, sekiranya boleh dewan ini dimaklumkan. Dan adakah kenderaan-kenderaan milik peribadi ataupun kenderaan-kenderaan resmi kementerian boleh termasuk dalam kategori bidaan ini? Maksudnya, kalau kenderaan peribadi itu saya rasa memang bolehlah bidaan, tetapi kalau kenderaan itu kenderaan resmi untuk mana-mana jabatan ataupun kementerian, kenderaan resmi kementerian, adakah boleh termasuk dalam kategori bidaan ini? Dan adakah peruntukan kementerian itu boleh digunakan untuk membayar
bidaan ini. Ada clause dekat mana? Bagi setiap kementerian, sama ada Kementerian Pelajaran ke ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dan Koperasi ke, ada mana-mana fund location untuk nak memiliki number plate yang cantik ini. Jadi saya minta penjelasan daripada pihak kementerian. Isu saya yang ketiganya ialah berkaitan dengan isu EES. Nampaknya kerajaan betul-betul menjaga syarikat-syarikat AES ini, iaitu Automated Enforcement System ni, yang melibatkan penggunaan kamera yang mengambil gambar kenderaan melalui kesalahan yang akan diproses. Selepas pembentangan tahun yang lalu, nampaknya kerajaan membuat lagi pindaan untuk nak memperkemaskan sistem ini supaya tidak boleh dicabar di mahkamah ataupun mempunyai beberapa isu-isu yang kalau sekiranya perkara itu berbangkit. Saya dipahamkan pada tahun 2010 Beta Tegap Sdn Bhd dan Commercial Circle Malaysia Sdn Bhd diberi kontrak pengendalian sistem tersebut, dan pengendalian sistem AES ini dikritik kerana ianya dikatakan bersifat menindas dan membebankan rakyat dan pengguna jalan raya. Saya dipahamkan bagi tujuan pelaksanaan sistem ini, syarikat Beta Tegap Sdn Bhd dikatakan memperolehi 18.7%. Commercial Circle Malaysia Sdn Bhd mendapat 18.6%. Manakala kerajaan akan mendapat 65.7% hasil daripada jumlah 6 juta saman yang dikeluarkan. Maknanya semakin banyak saman dikeluarkan, semakin tinggi pendapatan kepada syarikat tersebut. Jadi ini akan memberikan beban yang begitu tinggi kepada rakyat. Cuma saya juga minta penjelasan dalam dewan ini, iaitu pada tahun ini kita dapati bahawa ada 2 syarikat yang telah diberi kontrak pemasangan sistem AES ni, iaitu ATES Sdn Bhd dan Beta Tegap Sdn Bhd, di mana pengarah ATES adalah Chi Chiu Cheong, yang juga merupakan pengasas syarikat Ethos Consulting yang diketuai oleh Omar Mustafa, bekas pegawai khas kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi ada sistem kroni-kroni itu. Jadi kita minta penjelasan. Dan setiap syarikat akan menerima RM16 bagi setiap saman atas setiap 5 juta saman yang dikeluarkan, dan membahagikan baki hasil secara adil kepada kerajaan dengan harga shilling RM270 juta masing-masing. Jadi kalaulah sistem ini berjalan dan diberi syarikat kepada kroni-kroni dan sebagainya, dan boleh ada dealing dalaman dan sebagainya, jadi ini di antara perkara-perkara yang ahli-ahli parlimen rasa cukup meragukan. Saya sempat berbual dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri di luar tadi, supaya ahli-ahli parlimen ini diberi peluang untuk mendapat taklimat daripada sistem AES ni. Sebab kita ni mewakili suara rakyat, jadi bolehkah ahli-ahli parlimen ini diberi taklimat mungkin dalam sidang mesyuarat yang akan datang, supaya syarikat ini dan juga Kementerian Pengangkutan memberikan satu taklimat, sebab kita masih lagi meragui tentang sistem AES ni. Boleh Ya, saya boleh. Tuan Ketua, saya tertarik dengan hujah Kuala Kedah, Yang Berhormat Kuala Kedah tadi, dan ingin juga nak berkongsi dengan Kuala Kedah. Yang Kuala Kedah sebut tadi, oleh kerana bayaran kepada syarikat-syarikat ini adalah antaranya ialah sebanyak mana saman yang dikeluarkan, maka saman itu menjadi modal, menjadi satu the business model syarikat. Maka mereka akan cuba mensaman sebanyak mana mungkin. Adakah ini tidak membebankan rakyat, unnecessarily burdening the rakyat for nothing? Keluar saman, bayar duit. Keluar saman, ada duit. Jadi adakah ini yang hujah yang nak diutarakan oleh Kuala Kedah? Terima kasih. Terima kasih, Padang Besar. Saya amat bersetuju, dan itulah dalam pemikiran kita semua.
dalam pemikiran itu. Dan sekarang dibawa pindaan pula bermakna tak perlu tanda tangan yang original, bermakna tanda tangan komputer tu boleh diterima di mahkamah. Jadi kita masih lagi bimbang Yang Berhormat Timbalan Menteri berkaitan dengan sistem EES ni, kerana kita dapati mereka mesti sebagai sebuah syarikat swasta, walaupun mereka hanya diminta untuk mengambil gambar saja, tetapi kita cukup bimbang kerana dia akan menggunakan semaksima saluran untuk memastikan pendapatan mereka stabil dan pendapatan mereka meningkat. Mungkin dalam bentuk efisiensi dengan izin pihak kementerian dengan beberapa keterbatasan, pihak polis trafik dengan beberapa keterbatasan kaki tangan dan sebagainya diswastakan, tetapi sejauh mana dia boleh meyakinkan orang tidak berlaku salah guna. Gambar yang diambil kemungkinan benda tu tidak boleh dicabar di mahkamah dan akhirnya rakyat terpaksa membayar, dan apatah lagi apabila isu denda minimum RM300 ini diberikan sebagai satu kadar yang tidak boleh dipertikaikan. Kalau dahulu first round ataupun yang pertama dibayar RM150, sekarang ni minimum dia kena bayar RM300. Ini tambah lagi beban. Jadi saya minta tadi supaya Yang Berhormat pihak kementerian memberikan peluang kepada semua ahli-ahli parlimen mendapat taklimat berkaitan dengan sistem EES ni dalam mesyuarat akan datang, sekiranya tidak parlimen ini tidak dibubarkan, supaya sekiranya dilaksanakan kita boleh memberikan penjelasan kepada rakyat, supaya rakyat jangan selepas sistem ni dah berjalan dengan kos perbelanjaan yang tinggi, tiba-tiba bantahan daripada seluruh rakyat dan juga ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional juga suara-suara yang datang kepada mereka juga membantah sistem ini. Jadi akhirnya kerajaan terpaksa bawa lagi pindaan ke parlimen untuk nak menolak. Jadi saya bimbang tentang sistem ini. Ya Pendang. Terima kasih Tuan Ibu Ketua. Kepala Kedah, ukuran daripada apa yang disentuh oleh Padang Besar tadi berhubung dengan AES yang akan digunakan sebagai model untuk menggunakan saman, salah satu dah. Tadi semasa pembentangan Timbalan Menteri telah mengatakan tujuan pindaan, salah satu sebab pindaan ini dibuat adalah kerana adanya spek Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Darat. Jadi kalau kita lihat daripada agensi-agensi yang boleh menguasakan undang-undang ataupun peraturan ini adalah salah satunya Polis Diraja Malaysia, kemudiannya JPJ, kemudian tambah lagi dengan SPED, dan di bandaraya dia ada warden trafik bandaraya. Semua ni pasukan beragam ini boleh menggunakan penguatkuasaan. Jadi tambah dengan AES lagi, maknanya banyak agensi-agensi yang diberi ruang untuk mengutip saman atau mengenakan denda kepada rakyat ni. Saya rasa ni amat tidak cukup membebankan rakyat yang akan terkena lah nanti. Saya harap Kutatan pun kena bantah. Terima kasih Pendang. Saya minta persoalan Pendang itu dimasuk dalam jawapan supaya pihak menteri dapat memberikan penjelasan. Kalau kita rujuk sedikit kepada Perundangan Negeri California juga menyatakan sebarang sistem perangkap kelajuan hanya boleh dilaksanakan oleh agensi kerajaan dan bukannya syarikat swasta, kerana dasar dan prosedur yang digunakan oleh agensi kerajaan terbuka kepada tinjauan awam, manakala segala keputusan dalam sebuah syarikat swasta dilakukan secara sulit dan tidak terbuka untuk tinjauan awam. Jadi ini membimbangkan. Jadi harap pihak kementerian boleh melaksanakan sistem ini dengan lebih sempurna dan tolak ansur, serta apakah walaupun kerajaan mengatakan ini alasan untuk kita nak mengurangkan kemalangan dan sebagainya, tapi saya rasa bukan jawapannya bukan AES, tapi sikap dan attitude pemandu-pemandu itu sekiranya kita didik dengan baik. Saya rasa negara-negara yang mempunyai kenderaan yang banyak di Indonesia ataupun di negara-negara lain, jauh kadar kemalangannya lebih rendah berbanding dengan negara Malaysia. Negara Malaysia ni di antara puncanya ialah kerana sikap. Oleh sebab itulah maka kita buat setiap kali menjelang perayaan-perayaan sikap untuk nak memastikan bahawa pemandu-pemandu kita adalah pemandu-pemandu yang bertolak ansur, mempunyai sikap-sikap yang positif.
Tuan Yang Dipertua, isu saya yang terakhir ialah berkaitan dengan isu denda minimum RM300. Mewakili rakyat kawasan Kuala Kedah, saya membantah dengan sekeras-kerasnya kerana ini amat membebankan. Mungkin pihak kementerian menjawab ataupun memberikan alasan bahawa ini untuk proses pendidikan. Tetapi sekiranya diletakkan kadar minimum RM300, ini amat membebankan rakyat. Saya rasa mungkin rakan-rakan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional juga, kalau sekiranya dibawa benda ini kepada rakyat, rakyat akan bertambah marah. Tak setuju RM300. Kalau sekarang ni RM150, dan dalam tempoh yang tertentu kalau tidak dibayar, charge maksimumnya RM300. Tetapi sekarang ni tidak ada lagi dah. RM150 tak ada dah. Padang Besar boleh balik beritahu kat orang Padang Besar bahawa kalau buat salah terus kena RM300. Ini minimum. Maksudnya sebab tak mau dibawa ke mahkamah. Sebab kalau dibawa ke mahkamah, pihak magistrate boleh dengan budi bicaranya mengenakan charge yang lebih rendah. Apa masalahnya? Sekiranya dibawa ke mahkamah, kalaulah budi bicara magistrate selepas mendengar hujah-hujah daripada orang yang kena dakwa mengatakan bahawa kesalahan itu boleh, bukan semestinya dengan sebab dia. Jadi ini di antara perkara-perkara yang kita minta supaya pihak kementerian teliti dengan sebaik-baiknya supaya isu kenaikan harga, jumlah denda yang perlu dibayar ni akan membebankan rakyat. Dan sudah barang pasti dengan kadar taraf hidup, kenaikan taraf hidup yang tidak terkawal, kenaikan harga barang, harga rumah, harga minyak, harga gula, harga tepung yang tidak boleh dikawal sekarang ini makin. Jadi ini tidak melambangkan rancangan transformasi yang diwawarkan oleh Perdana Menteri ini akan berjaya. Jadi persoalan yang timbul daripada kenaikan harga denda ini ialah siapa yang akan mendapat faedah daripada dasar yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan ini. Adakah pihak kementerian telah membuat kajian ataupun mendapat pandangan umum daripada rakyat berkaitan dengan hukuman alternatif yang akan membebankan lagi rakyat yang sudah terbeban dengan kenaikan taraf hidup yang tidak terkawal. Jadi bolehkah Dewan ini memberikan penjelasan kepada isu-isu yang telah saya bangkitkan. Jadi Datuk Yang Dipertua, saya rasa itulah perkara yang ingin saya bangkitkan. Mudah-mudahan dapat penjelasan daripada pihak kementerian. Terima kasih.